Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung kembali perbincangan surah Nuh yang telah kita mulakan semalam. Surah yang ke-71 kan? Surah Makkiyah yang insyaAllah membincangkan seluruh surah ini ayat 1 hingga 28, menceritakan kisah tentang bagaimana keadaan Nabi Nuh dalam menyampaikan mesej penting yang sedang kita bahaskan sekarang ni, iaitu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya, kan, supaya membetulkan diri mereka, kan, dalam keadaan peringatan, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kan, mereka akan datang azab terhadap perbuatan mereka ataupun pelanggaran yang telah mereka lakukan terhadap peraturan-peraturan dan juga prinsip-prinsip besar dalam agama ni, okey, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi semalam kita telah bincangkan sampai ayat 4 lah, kan. Kalau kita ingatkan kembali, kan? So apa yang di tema ataupun latar belakang surah ni menjelaskan tentang sambungan daripada ayat 36, kan, yang dibincangkan dalam surah Al-Ma'arij tentang bagaimana tindak balas pemuka-pemuka Quraisy ni yang menjadi subjek perbincangan kita penting, kan. Apabila Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka amaran nazir, kan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah kan, datang kepada Rasulullah SAW mengerumuni, kan, dan juga memberi tekanan kepada baginda Rasulullah SAW, dan merasa amat tercabarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah Allah Subhanahu Wa Taala memberi tekanan kepada mereka sebenarnya, kan, dalam ayat-ayat yang turun yang membicarakan tentang diri mereka ni, kan. Jadi sebenarnya kita baca, kan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ataupun memberi pengajaran kepada Rasul dan orang yang beriman sehinggalah akhir zaman dalam menghadapi mad'u, kan. Mad'u ni adalah yang menyahut dakwah, kan. Kita ada dakwah, da'i yang menyampaikan dakwah, mad'u yang menyambut dakwah, kan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi bimbingan kepada Rasul dan juga menjelaskan tentang cerita ataupun kisah yang telah berlaku kepada Nuh dan kaumnya, yang sebenarnya memberi banyak pengajaran kepada Rasulullah SAW tentang hakikat yang sedang baginda lalui, kan, dengan pengalaman dikerumuni oleh pemuka-pemuka Quraisy yang mad'unya, kan. Jadi Allah kata, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih, kan. So kita kata sebenarnya kedatangan rasul-rasul ni
semuanya ialah ketika mana kaumnya berada dalam keadaan diambang azab yang pedih ni kan. Ini adalah latar belakang pengutusan Rasul-Rasul kepada kaum-kaum masing-masing kan. Dia bukan datang dalam keadaan relax-relax saja mana Allah hantar Rasul ni kan. Rasul ni biasanya datang ketika mana kaum dia telah berada di kedudukan yang perlu diperbetulkan kan? Diingatkan balik kan. Maka dia hantarlah Rasul ni kan. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Dan Nuh berkata, wahai kaumku kan, sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang jelas kan. Yang jelas terbukti aku adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang membenarkan, menyampaikan sesuatu yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, iaitu amaran tentang akan datangnya azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu seandainya kamu berterusan dalam keadaan yang sekarang ni kan. Ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Dan 3 poin penting yang kita sebut semalam yang diingatkan oleh Nuh kepada kaumnya adalah ani'budullah, murnikan sembahan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ubudiah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ani'budullah, murnikan tauhid kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah kamu, ubudiah kamu kepada Allah. Wattaquhu, dan takutlah, bertakwalah kepadanya. Dan wa ati'un, dan taatlah kepada aku. Taatlah kepada Rasul yang membawa berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, ataupun nadhir, ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum dia kan. Di samping nadhir tu dia ada bashir dan nadhir kan. Nadhir itu ialah ancaman tentang mereka yang mendustakan apa yang dibawa oleh mereka Rasul ni kan. Dan bashir itu ialah berita gembira kepada mereka yang menerima peringatan ini dengan baik, dengan positif kan. Jadi pertama dijelaskan tentang nadhir ni kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menjelaskan juga tentang bashir ni kan. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallah idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Nescaya Allah akan mengampuni sebahagian daripada dosa-dosa kamu, mengampuni kan, sebenarnya dosa-dosa kamu yang lalu kan, lebih tepat kan, mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu kan? Dan juga akan memberikan kepada kamu penangguhan ataupun mengalihkan kan? Mengelakkan daripada azab yang dijanjikan ni akan datang kan. Ingatlah kan, sesungguhnya ketetapan Allah tu bila telah datang tidak dapat ditunda lagi kan. Tidak, la yuakhir, tidak dapat ditangguh lagi seandainya kamu mengetahui. So jangan tunggu sampai datangnya ketetapan Allah SWT. Itu poin dia kan. Sebab bila telah datang, dia tidak akan ditangguhkan lagi, dia akan dilaksanakan tepat pada masanya. Tapi kalau kamu menerima, ingat peringatan daripada Rasul ni dengan baik, maka Allah SWT akan yuakhirkum ila ajalin musamma, akan menangguhkan untuk kamu azab yang telah dijanjikan ni kan. Kemudian kita sambung insya-Allah. Nuh berkata kan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara kan. Jadi tahap pertama ialah kan, tahap pertama ajakan Nuh ni adalah menyampaikan kepada kaum dia tentang azab ataupun azab Allah yang peringatan kepada azab yang pedih yang akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan, dalam ayat pertama tu kan. Nuh berkata kan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara kan. Ini tahap kedua sebenarnya dalam seruan Nuh ni. Setelah kaum dia tak terima
kan, seperti mana yang berlaku pada Rasulullah SAW kan, sehingga Nabi menjadi amat tertekan dengan keadaan ni kan. Bila kaum dia tak terima kan, Nuh mengadu kepada Allah SWT kan, bahawa sebenarnya dia, usaha dia ni telah berlangsung lama sekali kan, dan dia telah menggunakan sepenuh daya yang dia ada, tidak mengubah kan, malah ini tidak mengubah keengganan kaum dia kan, kedegilan kaum dia kan, yang menolak kan seruan dia ni kan. Jadi ini adalah sebenarnya sunnah ataupun bagaimana Rasul-Rasul ni sebenarnya berhadapan dengan kaum dia kan? Contoh doa yang sebenarnya kan, mereka ni Rasul-Rasul ni diutus oleh Allah SWT, sebab itu mereka merasa amat tertekan dengan tanggungjawab ni untuk memastikan kan, setiap seorang daripada kaum dia ni, target group dia ni, mendapat atau telah mendengar mesej yang mereka nak bawa ni, iaitu ancaman ni kan. Jadi sebab kita faham Rasul-Rasul ni mereka tak boleh meninggalkan kan tugasan mereka ni begitu saja kan. Mereka melaksanakan tugasan yang mengikut plan Allah SWT 100% kan. Bila Allah kata okey dah cukup, maka mereka pun akan berhenti kan. Bila Allah kata hijrah ke tempat lain, maka itulah yang akan dilakukan oleh Rasul-Rasul ni kan. Jadi Nuh kan, sebab kita baca dah ingatan Allah kepada Rasulullah kan, fasbir li hukmika wala takun ka sahibil hut, jangan kamu jadi seperti mana sahibil hut, iaitu Nabi Yunus kan, yang telah idnada wa huwa makzum kan, ketika mana dia menyeru kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan dia dalam kegelapan kan, di perut ikan kan. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia telah meninggalkan kaum dia kan. Jadi sebab itu Rasul-Rasul ni psychologically kan, dia amat faham bahawa dia tak boleh meninggalkan kaum dia kan, dan mereka rasa amat bertanggungjawab terhadap keengganan kaum dia ni kan. Kalau kaum dia tak mau terima, tak mau dengar ancaman yang disampaikan, yang mereka sampaikan daripada Allah ni kan, tak mau bagi perhatian kepada ancaman yang mereka sampaikan ni, maka mereka rasa amat tertekan kan. Ini adalah semua Rasul-Rasul macam tu, dan ini juga yang diceritakan oleh Allah SWT, yang dirasai oleh Nuh dan juga dirasai oleh Rasulullah SAW, yang akan kita disentuh oleh Allah SWT lebih banyak lagi dalam surah yang selepas ni kan, surah Al-Muzammil kan, Mudaththir, yang kita akan baca nanti kan. Jadi ini yang disampaikan oleh Nuh kepada Allah SWT, kepada Tuhannya, Rabb kan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku telah seru kaumku siang dan malam tak berhenti kan. Falam yazidhum du'ai illa firara, tapi malah seruanku ini tidak menambah penerimaan mereka. Lam yazidhum, zada zid kan, zid ni kan, tambah, menambah kan. Lam yazidhum, tidak menambah kepada mereka, du'ai, akan seruan aku ni, illa firara, kecuali mereka semua lari daripada aku kan, lari daripada seruan aku ni kan. Jadi seorang Rasul dia rasa amat tertekan dengan keadaan ni kan. Apa lagi nak buat? Seolah-olah macam itulah. Ini adalah tahap kedua kan. Tahap pertama tu dia menyampaikan seruan ni. Tahap kedua ni adalah penolakan daripada kaum dia. Kemudian Rasul ni mula mengadu kepada Tuhan, kepada Allah kan. Sebab dia bahaya dia. Tahap seterusnya daripada proses ni ialah apabila Allah SWT telah memerintahkan Rasul dia supaya berhenti kan, maka ketika itu akan datanglah azab yang dijanjikan tu kan. Sebab itu diingatkan supaya jangan sampai Rasul ni kan, diperintahkan supaya berhenti daripada menyeru ni kan. Falam yazidhum du'ai illa firara, wa inni kullama da'autuhum
litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini yang diadukan oleh Nuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya inni kullama da'autuhum, setiap kali aku menyeru kepada mereka ni, setiap kali aku seru mereka ni, seru apa? Seruan penting dia adalah sebenarnya tidak tepat kalau kita kata dia seru untuk beriman kepada Allah ni kan. Tapi seruan kita kena faham betul bahawa Rasul-Rasul ni datang ni adalah untuk membetulkan balik tauhid kan. Dia tidak menekankan tentang masalah mari kita sembah Allah, tapi mari kita buang sembahan-sembahan lain daripada Allah SWT. Itu adalah essence ataupun intipati kepada syahadah yang kita disuruh ucapkan ni kan. Sebab setiap kali manusia ni dia bermula dengan menyembah Allah SWT kan. Tapi bila manusia ni mensyirikkan Allah SWT kan, dan mula meninggalkan syariat perintah Allah SWT, peninggalan ataupun membelakangkan syariat ni dia ada kaitan dengan masalah tauhid ni juga kan, syirik pada Allah SWT. Ini yang kita baca dalam surah Al-Baqarah nanti insya-Allah masalah ini kan. Dia ada kaitan dengan masalah mensyirikkan Allah SWT ni kan. Sebab itulah berlakunya pelanggaran terhadap syariat ni kan. Jadi sebenarnya setiap kali kan, Rasul ni menyeru kepada apa? Menyeru sebenarnya supaya mereka menyedari, sedar diri mereka bahawa ancaman Allah, azab Allah ni terhadap pembelakangan kan, penyembahan, pemurnian, penyembahan kepada Allah SWT dan juga peninggalan terhadap syariat Allah SWT ni akan menyebabkan azab Allah akan datang kepada mereka kan. Jadi inilah seruan Rasul ni kan. Jadi dia kata wa inni kullama da'autuhum, setiap kali aku kullama da'autuhum, menyeru mereka, menyeru apa? Litaghfira lahum, supaya engkau ya Allah mengampuni mereka kan. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jadi ini essence seruan ni kan. Sebab Rasul-Rasul ni dia faham sangat bahawa seolah-olah azabnya dah ada di atas kepala mereka kan. Jadi dia merayu kepada Allah Subhanahu Taala, minta ya Allah janganlah engkau azab mereka ni kan. Ampunilah mereka ni. Tapi masalah dia orang yang disuruh supaya yang nak diselamatkan tu sendiri tak peduli. Inilah yang menjadi tekanan yang amat berat kepada Rasul ni kan. Jadi apa dia buat? Sedangkan Rasul ni kata da'autuhum, aku suruh mereka litaghfira lahum, supaya engkau mengampuni mereka ya Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Apa yang mereka buat? Mereka malah memasukkan anak jari mereka ni ke dalam telinga mereka kan? Tutup telinga mereka kan? Asabi'ahum ni bukan satu, banyak jari kan? Menutup jari, anak-anak jari mereka ni ke dalam telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan malah kan, menutupkan, ambil baju pakaian mereka ni, thiyabahum, jubah mereka ni, tutup muka mereka kan. Tak mau tengok dan tak mau dengar kan. Tutup pendengaran dan penglihatan mereka kan. Ni dua alat input yang penting untuk menerima hidayah Allah SWT ni kan, yang banyak kali dalam berbagai-bagai ayat Allah peringatkan jangan sampai Allah sendiri yang menutup pendengaran dan penglihatan kan. Jadi mereka ni tutup pendengaran, telinga yang mula-mula akan ditutup, biasanya pendengaran dulu kan. Sebab pendengaran ni, mendengar ni dia dulu sebelum melihat kan. Kemudian tutup pula pandangan mereka, wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka tetap kan, asarru kan, berpaling kan, wastakbaru istikbara, malah mereka sangat menyombongkan diri mereka. Dan ini adalah sikap kaum mereka kan.
Dan keadaan ini sebenarnya berjalan kepada Nuh dalam masa yang amat panjang, kan. Ini adalah Nuh telah menyeru kaum dia ni masanya amat panjang, kan, dalam keadaan mereka, kan, menyatakan kesombongan macam ni, kan, dan kesungguhan mereka tak mengelak diri daripada Nuh, kan, tutup telinga, tutup mata, ambil baju mereka, tutup muka mereka, kan. Allah SWT kata dalam surah Al-Ankabut ayat 14, kata walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasana illa 50 aman. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaum dia, maka dia tinggal bersama mereka, kan, selama 1000 tahun illa 50, kan, kecuali kurang 50 tahun, maknanya 950 tahun lamanya, aman, kan. Fa akhadhahum tufan wa hum zalimun, sehingga akhirnya mereka dilanda banjir yang besar, tufan ni, kan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim, kan. Itu adalah cerita yang akan kita sampai kepada dia nanti, kan. Jadi sikap mereka amat buruk. Dan kenapa Allah bawa cerita Nuh ni kepada Rasulullah SAW? Sebab nak menceritakan Nuh berhadapan dengan kaum dia dalam masa yang amat panjang, kan. 1000 tahun kurang 50, kan, 950 tahun, kan? Sebab nak menjelaskan, kan, panjangnya masa tu, kan, Allah SWT bawa, kan, umur ataupun bayangkan Nuh ni berhadapan dengan kesombongan kaum dia ni, ejek-ejekan, tutup telinga, tutup muka, tak mau tengok, kan, lari daripada dia selama ratusan tahun. Bukan masa yang pendek, kan. Jadi inilah yang nak dijelaskan kepada Rasulullah SAW ni, kan, menjadi pengajaran yang besar kepada, dan juga menjelaskan bahawa ini adalah sunnah perjalanan yang telah dilalui oleh rasul-rasul yang sebelum daripada kamu juga, kan. Kemudian tadi tahap yang kedua, kan. Tahap pertama Nuh menyeru kaum dia. Tahap kedua Nuh mengadu kepada Allah SWT setelah kaum dia meninggalkan, tak mau dengar, sombong, kan. Kemudian masuk fasa ketiga dia, kan. Apa dia kata? Thumma inni da'autuhum jihara. Rasul-rasul ni apabila kaum dia tak dengar juga, maka dia lagi rasa amat tertekan, kan. Sebab mereka amat takut bahawa Allah SWT akan menurunkan bala bencana ni kepada mereka, kan, kepada kaum dia, kan. Sebab itulah kita baca banyak hadis Rasulullah SAW bila datang, kan, bila hari gelap nak hujan, dia akan lari masuk ke dalam masjid dulu, kan, di dalam masjid rumah Allah SWT, sebab takut akan datang bersama dengan angin. Dan juga angin ini terkenal dalam ayat-ayat Al-Quran ni kepada kaum-kaum yang terdahulu, datangnya azab yang menghancurkan mereka, kan. Rihin sarsaran, kan, rihin sarsaran atiyah, kan, yang kita baca, kan, angin yang tidak dapat dikawal lagi, kan. Jadi begitu jugalah Nuh ni, kan. Bila kaum dia tolak, maka dia melipat gandakan lagi usaha dia, kan. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku seru mereka dengan cara terang-terangan pula, kan. Jadi Nuh melipat gandakan usaha dia. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kan. Selepas 3 tahun seruan secara rahsia tu, Rasulullah SAW menyeru secara terbuka, kan. Itu adalah sunnah yang akan berjalan dalam perjalanan dakwah Rasul-Rasul ni, kan. So Rasulullah SAW selepas 3 tahun dia mula tahap dakwah terang-terangan ni, kan. Nuh
pun kan, dia masuk, dia selepas dia mengadu kepada Allah Subhanahu taala ni kan, kalau kita baca sirah Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW juga dia mengadu kepada Allah Subhanahu taala akan penolakan kaum dia kan. Kemudian dia pergi ke tempat lain pula kan, cuba menyampaikan peringatan, mesej dia ni juga kan. Kalau tak mau terima dekat sini, dia pergi pula bagi tahu, sebab nak pastikan semua target group dia ni mesti dengar apa yang dia nak sampaikan ni kan. Dan Rasulullah SAW pun dia sampaikan benda yang sama juga kan. Kalau kita baca dalam sirah kan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bila dia panggil kaum dia naik ke Bukit Safa kan, Safa dan Marwah ni kan. Naik ke Bukit Safa ni dia panggil, dia kata apa yang kamu akan kata pada aku kalau aku sebutkan kepada kamu bahawa di belakang sana ada satu gerombolan yang sedang datang mengancam untuk memusnah kamu ni kan, di Mekah ni kan. Mereka kata kami percaya kepada kamu kan. Kemudian sebab kamu tak pernah tipu kan. Rasulullah kata, macam mana kalau aku katakan aku adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang diutuskan untuk sampaikan kepada kamu peringatan terhadap azab yang akan datang kepada kamu ni kan. Maknanya isi yang disampaikan oleh Rasulullah ni sama seperti mana yang disampaikan oleh Nuh ni kan. Dan psikologi dia pun sama kan, kaum dia tak mau terima kan, sebab mereka tahu kalaulah berterusan tak mau terima pada tahap yang Allah SWT mengetahui, maha mengetahui, pastilah akan datang azab ni kan. Jadi dia kata summa inni da'autuhum jihara kan. Jadi Nuh melipat gandakan usaha dia kan. Dia menggunakan segala cara yang boleh, terang-terangan atau dengan kerahsiaan kan, untuk menyampaikan amaran Allah SWT ni kan. Jadi Rasul akan cuba supaya untuk menyampaikan kepada seramai mungkin ke semua, bukan sahaja seramai, kalau boleh memastikan semua mendengar seruan dia ni kan. Ini adalah target dakwah sebenarnya kan. Sekarang ni Allah SWT setelah mengambil mewafatkan Rasul ni yang terakhir ni, Muhammad SAW, Rasulullah SAW, maka tanggungjawab nak pastikan sampai ke semua manusia poin yang mesej ni letak kepada kita kan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kan. Jadi poin tu sampai kepada, tanggungjawab tu sampai kepada, supaya memastikan setiap orang akan dengar mesej ni kan. Itu adalah kerja yang macam mana upaya kita nak melaksanakan cara ni kan. Sekarang ni macam-macam cara adalah, cuma kita sedar atau tidak mission kita ni kan. Jadi kemudian dia kata summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terang kan, dalam publik pula kan. Kemudian kan, begitu juga dengan diam-diam secara rahsia kan, baik kerahsiaan ataupun terang-terang kan. Dengan diam-diam ni kontak individu kan, pergi seorang-seorang cakap kepada ahli keluarga dia yang rapat dan sebagainya kan. Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW juga kan. Dia mula dengan yang rapat dengan dia kan, sekeliling dia. Kemudian permulaan public call ataupun dakwah terbuka Rasulullah SAW ni ialah di atas Bukit Safa ni kan. Jadi Nuh AS pun menggunakan semua cara yang dia dapat gunakan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dia kata asrartu lahum israra, dia cara bahasa Arab ni, kalau asrartu lahum israra kan, aku ajak mereka dengan israra ni adalah dia bentuk yang yang tasydid kan, dia bersungguh-sungguh kan, bentuk yang amat bersungguh-sungguh kan. Maknanya aku ajak mereka betul-betul kan, sama ada a'lan tu terang-terang, alani
terang-terang, wa asrartu, dan juga secara rahsia, israran, kan, dalam keadaan yang betul-betul aku ajak mereka, kan, secara yang israr ni, kan. Kemudian aku berkata kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi apa yang dia nak sampaikan kepada kaum ni lah, aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Faqultu astaghfiru rabbakum, mintalah, kamu semua mintalah ampun kepada Tuhan kamu, bertaubatlah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kamu ni adalah, dia adalah maha pengampun, maha penerima permohonan keampunan, kan. Jadi insyaAllah maksudnya kita berhenti dulu dekat situ. Nanti kita akan tengok sambungan pada malam ni. Seruan Nuh ni dia semakin hangat nampaknya, kan. Nuh merayu sampai seolah-olah macam itulah kepada kaum dia, kan. Mintalah ampun kepada Tuhan kamu, sebab kamu sedang, azab ni sedang nak kena kamu, hampir-hampir nak kena kamu ni dah. Sebab tu mintalah sungguh-sungguh keampunan daripada Tuhan kamu, kan. Jadi ini pengajaran besar kepada kita bahawa salah satu perkara yang dituntut daripada kita untuk buat apabila datangnya azab, bala daripada Allah Subhanahu Taala, kan, ini adalah perkara yang tak disuruh oleh Nuh kepada kaum dia adalah istaghfiru rabbakum, kan, mintalah keampunan daripada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kamu ni maha pengampun, kan. Sebab bila minta ni barulah akan datang keampunan dan juga rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu Taala, kan. Apa dia rahmat ni? Nanti insya-Allah kita akan baca pada malam ni, kalau dipanjangkan umur insya-Allah sama-sama kita akan lalui, kan, pengalaman cerita Nabi Nuh yang amat mengasyikkan ni, kan. InsyaAllah kita sudah dengan tasbih kefaran suratul Asr. Subhanallah.